Saya Tok Haji Muhammad Rusdi Abdul Aziz, Timbalan Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, merakap undian di Pertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Kelantan. Saya mengambil kesempatan ini untuk sedikit sebanyak memberi pandangan tentang bajet yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada Jumaat yang lepas. Saya melihat bajet ini adalah satu bajet yang komprehensif, iaitu bajet yang dirangka ataupun bajet yang diubah suai berasaskan kepada kepayahan ekonomi semasa, kepayahan situasi politik semasa dan kepayahan kehidupan rakyat secara keseluruhan, terutamanya apabila kita dilanda pandemik COVID-19. Saya melihat bajet ini apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pihak kerajaan cuba untuk seboleh mungkin untuk menyelesaikan masalah kepayahan dan penderitaan rakyat, dan pada masa yang sama kerajaan akan cuba seboleh mungkin untuk memulih dan mempertingkatkan kesihatan rakyat, dan tentu sekali pada masa yang sama kerajaan juga perlu memberi perhatian untuk pemulihan dan pengukuhan ekonomi negara bagi peningkatan KDNK negara supaya negara boleh membangun dengan lebih sempurna dan lebih lancar. Saya melihat banyak sekali peruntukan yang diperuntukkan untuk program-program kebajikan dan program-program untuk keperluan semasa rakyat. Bantuan-bantuan secara one-off dan juga bantuan-bantuan sampingan yang lain pada banyak golongan. Sama ada golongan yang miskin, golongan pelajar, golongan penganggur dan juga golongan para usahawan, terutamanya di kalangan kontraktor itu sendiri dan usahawan-usahawan dalam industri kecil dan sederhana. Saya melihat yang terpenting ialah apapun setiap sen yang dibelanjakan oleh kerajaan mestilah mempunyai impak yang positif kepada golongan-golongan sasaran utama, iaitu bererti bajet yang disediakan kerajaan mempunyai hasrat yang amat baik, yang amat tinggi, supaya setiap sen yang dibelanjakan oleh kerajaan, yang diperuntukkan oleh kerajaan, mestilah sampai kepada sasarannya nanti. Oleh sebab itulah pentingnya satu sistem penyampaian yang sempurna, telus, dan sekalipun seharusnya tidak ada ketirisan, supaya hasrat murni kerajaan melalui bajet 2022 ini lebih daripada 300 bilion, tentu sekali satu angka yang besar, bahkan bajet yang terbesar setakat ini yang berjaya disediakan oleh kerajaan. Kerajaan mengambil langkah berani ketika kepayahan ekonomi, ketika kesusahan rakyat, tetapi kerajaan memperuntukkan belanjawan yang begitu besar semata-mata ingin melihat rakyat akan mencapai kehidupan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tercapai, dan terpenting kesihatan rakyat akan terjaga. Sebab itu saya melihat bajet ini, walaupun kadang-kadang orang melihat terlalu berkebajikan, sebenarnya perkara berkebajikan ini, walau apa keadaan sekalipun, ianya akan memberi kepada sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dia boleh merancakkan ekonomi negara, dia boleh memberi sumbangan kepada pertumbuhan kitaran ekonomi, walaupun dalam bentuk kebajikan. Contoh RM2,000 bagi setiap keluarga untuk di bawah program keluarga, bantuan keluarga Malaysia. Tetapi sebenarnya walaupun dalam bentuk kebajikan, sebenarnya ia memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan dan penggalakan kepada kitaran ekonomi. Kerana setiap sen yang disumbangkan oleh kerajaan akan dibelanja kembali oleh penduduk, oleh masyarakat yang menerimanya, tentu sekali ianya akan memberi peluang kepada pertumbuhan ekonomi dan juga boleh memberi peluang banyak lagi usahawan-usahawan. Dan apabila ini terwujud, maka yang terpenting ialah peluang-peluang pekerjaan baru akan muncul, dan juga urus niaga kepada keusahawanan pun akan lebih rancak. Dan ini sebenarnya satu langkah yang bijak.
Kerana pada saya setiap sen yang dibelanja oleh kerajaan apabila sampai ke tangan rakyat, terutama kumpulan sasaran, tentu sekali ia boleh membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu saya melihat bajet ini sekiranya dapat diuruskan dengan sempurna di peringkat pelaksanaan nanti, bayangkan kalau 300 bilion lebih dibelanjakan oleh kerajaan dan pada masa yang sama rakyat belanja dengan secara bijaksana, tentu sekali angka sebenar pendapatan negara akan berganda 3 atau 4 kali. Apabila ini berlaku, insya-Allah kehidupan rakyat akan lebih selesa dan pada masa yang sama dapat membantu pertumbuhan dan kerancakan ekonomi kita akan kembali pulih seperti sedia sekala. Oleh itu saya melihat angka yang disiasatkan oleh kerajaan di antara 5.5% hingga 6.5% KDNK negara akan tercapai. Yang penting perbelanjaan itu harus diuruskan segera, kena kepada sasaran, kurangkan tekanan birokrasi dan sistem penyampaian yang lebih cekap, maka sekiranya ada satu perubahan dari segi pendekatan perubahan perbelanjaan, saya yakin hasrat kerajaan untuk melihat pemulihan dalam negara kita, dalam semua sektor, keusahawanan, kehidupan, pengangguran, ekonomi dan juga kehidupan rakyat biasa di kampung termasuk keluarga petani, nelayan, buruh dan sebagainya akan dapat dicapai dengan secepat yang mungkin. Apapun cabarannya ialah dalam situasi hari ini bukan perkara mudah. Sekiranya kita tidak berfikir di luar kotak pemikiran biasa, sama ada di kalangan rakyat, bahkan terpenting di kalangan kaki tangan kerajaan itu sendiri, supaya dapat memaksimumkan tugasan masing-masing, iaitu kita bukan hanya melaksanakan kerja-kerja secara biasa, tetapi kita perlu berfikir secara luar biasa. Kerana pandemik COVID-19 adalah satu cabaran yang luar biasa, sama ada dalam sektor kesihatan, bahkan dia telah merebak kesannya dalam sektor ekonomi, bahkan telah terwujud satu norma baru di dalam kehidupan kita. Jadi itulah saya berharap pihak kerajaan, kaki tangan kerajaan sendiri pun harus mengubah dan membuka minda dengan lebih luas dan lebih terbuka, bahkan keluar daripada kotak pemikiran biasa, kerana untuk menghadapi situasi yang luar biasa, kita memerlukan perancangan dan tindakan yang luar biasa. Kerana sekiranya tidak ada tindakan yang luar biasa, bekerja secara biasa, berbelanja secara biasa, saya yakin hasrat murni pihak kerajaan khususnya Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin agak sukar untuk dicapai. Kalaupun dicapai, mungkin ia mengambil masa yang lebih panjang. Kita berharap perbelanjaan ini dapat disegerakan dan tindakan-tindakan susulan daripada pihak kerajaan yang mengawasi perbelanjaan dan yang berbelanja haruslah diberi perhatian yang serius dan perlu merangka satu blueprint yang lebih serius dan mempunyai kekesanan yang tinggi kepada rakyat dan tentu sekali memberi impak yang sempurna kepada sikap positif dan juga kredibiliti pihak kerajaan itu sendiri. Saya juga rasa terpanggil dan agak teruja apabila kerajaan memperuntukkan lebih 70 bilion untuk pembangunan dalam dalam bajet 2022. Dan daripada jumlah tersebut, sebahagian besar juga telah dikhususkan untuk kontraktor-kontraktor yang teramai, kontraktor Melayu terutamanya, iaitu untuk G1 sehingga G4. Banyak projek penyelenggaraan berbilion ringgit akan dibelanjakan oleh pihak kerajaan. Saya rasa ini merupakan satu langkah yang bijak dan tepat, kerana kerajaan melihat projek-projek kecil ini bukan sahaja boleh membantu kontraktor-kontraktor kecil, tetapi pada masa yang sama kerajaan juga menyedari bahawa banyak bangunan-bangunan kerajaan hari ini yang sedia ada memerlukan penyelenggaraan atau pembaikan akibat bangunan yang telah agak lama yang perlu diselenggarakan demi kualiti dan keselamatan. Maka di sini saya berharap jumlah besar
yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan, terutamanya pada kontraktor G1, kontraktor kecil dan sederhana ini dapat dibelanjakan dengan sebaik mungkin. Dan saya amat berharap supaya kerajaan boleh meneruskan kaedah yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 dan 2021, iaitu kaedah pengundian. Sebelum ini pengundian banyak dilaksanakan untuk kontraktor G1 sahaja. Kerajaan telah pun menyatakan kerja-kerja undi ini sepatutnya dilaksanakan di antara G1 sehingga G4. Maka saya menyeru kaedah perolehan pembahagian projek ini secara undian diperluaskan lagi kepada kontraktor kelas G2 dan juga G3 dan mungkin juga G4. Kerana kaedah pengundian ini sebenarnya dia boleh membantu banyak perkara. Pertama, kerja-kerja dapat dilaksanakan dengan segera. Kedua, kerajaan boleh menggunakan kadar harga mengikut yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang ketiga, tidak berlaku ketirisan kerana kerja-kerja dibuat secara undi. Yang keempat, peluang itu lebih melata dan lebih luas dapat dinikmati oleh kontraktor-kontraktor kecil dan sederhana di seluruh negara. Kerana kalau kerja-kerja dibuat secara sebut harga atau dalam jumlah volume yang besar, ianya akan menyempitkan peluang-peluang yang akan dinikmati oleh pihak kontraktor. Maka saya berharap supaya di peringkat pelaksanaan, di peringkat perolehan, tolong pastikan bahawa peruntukan yang besar disediakan oleh kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan yang terpenting ianya dapat diambil dan diberi peluang kepada mereka kontraktor-kontraktor yang sedia ada di seluruh negara. Sekarang ni lebih yang G1, G2 saja melibatkan hampir 60,000 di seluruh negara. Saya berharap seramai mungkin kerajaan akan dapat memberi peluang kepada kontraktor tersebut. Dengan kata lain, projek-projek ini akan lebih melata, tidak berlaku bertumpuk, supaya benda ni kerajaan rasa berpuas hati dan juga peluang-peluang kepada kontraktor juga dapat direbut dengan sebaik dan sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Azrul bin Wan Ahmad daripada Kuala Krai, Kelantan. Berkaitan dengan pembentangan bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera yang dibentangkan pada 29 Oktober 2021 yang oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan kita, yang mana bajet ini bersifat komprehensif dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Jadi bajet ini mendapat perhatian semua masyarakat, dan saya selaku ibu bapa juga tertarik bagaimana bantuan awal persekolahan yang dibentangkan dalam bajet, iaitu sebanyak RM150 kepada semua pelajar, dan ini memberikan satu bantuan sokongan kepada ibu bapa dalam meringankan beban terutama dalam pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, saya tertarik juga bagaimana pembentangan yang dibuat berkaitan dengan inisiatif RM900 kepada majikan yang mengambil pekerja lapisan remaja-remaja, belia-belia kita. Ini memberikan peluang kepada belia-belia kita yang sekarang mengalami pengalaman sebagai untuk bekerja sebelum mereka meneruskan kehidupan ini. Jadi terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia atas inisiatif bajet ini dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan. Terima kasih. Keluarga Malaysia.